Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah penilai yang saya hormati iaitu Puan Intan Syafina binti Syuib. Saya Nur Izzati binti Syabidi dengan nombor matrik 18DUP17F2003 ingin membuat pembentangan iaitu latihan industri. Saya telah menjalani latihan industri di Jasa Mabrur Travel and Tours selama 6 bulan yang bermula 12 Julai 2020 hingga 26 November 2020. Untuk slide kedua adalah pengenalan syarikat iaitu Syarikat Jasa Marburg yang ditubuhkan pada tahun 2017. Syarikat Jasa Marburg Travel and Tour ini adalah merupakan sebuah syarikat yang menawarkan pakej pelancongan bagi operasi dalam negara dan luar negara. Selain itu, syarikat ini juga menawarkan pakej bagi umat Islam untuk menunaikan kewajipan mereka seperti pergi haji, umrah, upah haji dan upah umrah. Syarikat ini telah bekerjasama dengan sebuah syarikat di Jasa di Mekah bagi memudahkan urusan yang berkaitan dengan haji dan umrah. Walaupun syarikat ini baru saja mulakan operasinya secara rasmi selama 5 tahun, namun ia semakin dikenali oleh masyarakat setempat dan negeri-negeri yang berdekatan berdasarkan jumlah pelancongannya yang bertambah dari tahun ke tahun. Okey, untuk slide yang kedua, dia menerangkan tentang visi, misi dan objektif di syarikat tersebut. Untuk visi di syarikat tersebut ialah di mana syarikat Jasa Marburg ni menjadi pilihan utama bagi pengurusan haji dan umrah serta perundingan untuk destinasi pelancongan dalam dan luar negara. Okey, untuk bagi misi syarikat pula, dia adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan menerajui perkhidmatan cemerlang bagi destinasi pelancongan dalam dan luar negara serta pengurusan haji dan umrah yang telus dan mabrur. Untuk objektif bagi syarikat adalah di mana dia menyediakan khidmat pengurusan yang terbaik yang berkaitan dengan urusan haji, umrah, upah umrah serta pakej-pakej pelancongan di dalam dan luar negara. Yang kedua, dia meletakkan warga kerja dengan pelanggan sebagai aset utama dalam syarikat tersebut. So, visi, misi dan objektif syarikat amat penting dalam organisasi sesebuah syarikat. Okey, untuk slide yang ketiga di mana dia menerangkan tentang carta organisasi dalam syarikat Jasa Marburg. Okey. Carta organisasi, yang pertama saya akan menerangkan pengarah syarikat Jasa Marburg Travel and Tour di mana adalah Siti Hajah binti Haji Azhar. Pengarah urusan adalah Muhammad Luqman bin Haji Azhar. Pengarah eksekutif iaitu Haji Azhar bin Haji John. Dan bahagian kewangan ialah Muhammad Saleh bin Haji Azhar. Bahagian haji dan umrah iaitu Anisah binti Yaakob. Bahagian pelancongan juga iaitu Nur Afendi bin Nordin. Dan last sekali adalah khidmat pelanggan iaitu Nur Hafizah binti Abdul Halim. Di sini adalah untuk di mana carta organisasi dalam syarikat tersebut. Okay, untuk slide yang keempat ialah jenis-jenis operasi dan perkhidmatan yang ada di syarikat Jasa Marburg Travel and Tour. Okey, yang pertama adalah di mana ada sewa van. Lepas tu yang kedua adalah pelancongan, menyediakan pakej pelancongan dalam negara. Dan yang ketiga menyediakan pakej pelancongan di luar negara. Dan yang keempat adalah menyediakan pakej haji dan umrah. Yang kelima iaitu tiket penerbangan. Dan yang keenam iaitu yang terakhir adalah syarikat Jasa Marburg Travel and Tour ni juga dia membuka operasi sebuah kedai Jasa Marburg Gemilang di mana dia menjual peralatan-peralatan umrah, barang sebaneka dan produk-produk kesihatan. Di samping itu juga turut dinyatakan beberapa lagi perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh syarikat tersebut seperti pembelian tiket penerbangan. Lepas tu dia menjual air zam-zam, ada membuat ibadah korban dan ibadah akikah. Selain daripada menyediakan pakej-pakej pelancongan dan pengurusan yang berkaitan haji dan umrah, Jasa Marburg juga dia turut menjadi ejen bagi pengembaraan iaitu menyediakan perkhidmatan seperti jualan tiket kapal terbang di dalam dan luar negara. Jasa Marburg juga turut menyediakan perkhidmatan akikah yang akan dilaksanakan di Mekah. Lepas tu dia ada wakaf Al-Quran di Mekah bagi pelajar-pelajar yang menuntut pengajian di Mekah dan jualan air zam-zam. Perkhidmatan yang kedua juga adalah di mana syarikat Jasa Marburg Travel and Tour ni dia membuat sewaan van sekali dengan pemandu lah untuk memudahkan pelancong untuk sewa van tersebut di syarikat Jasa Marburg. Okey, untuk slide yang kelima adalah di mana dia menggambarkan senarai perkhidmatan yang ada di syarikat Jasa Marburg, iaitu di mana senarai tiket kapal terbang, lepas tu senarai perkhidmatan dan van sewa yang sekali dengan pemandu. Okey, untuk slide yang keenam ialah di mana dia menunjukkan di mana terletaknya lokasi syarikat Jasa Marburg Travel yang beralamat di lot
2C Arkid Mara Jitra yang terletak di Jitra. Lepas tu nombor telefon seperti yang tertera, dan di sini saya letakkan gambar signboard syarikat jasa Marlborough Travel and Tours. Okey, senarai tugasan utama saya bahagian sales and marketing. Yang pertama adalah saya mempelajari jenis-jenis borang yang ada di syarikat, iaitu borang upah haji, borang bayaran dam, borang sewa van dan borang ejen serta borang-borang lain yang saya pelajari. Yang kedua adalah khidmat pelanggan dan komunikasi. Cara saya berkomunikasi dan berkhidmat pelanggan di mana memberi penerangan tentang pakej-pakej yang ditawarkan di syarikat jasa Marlborough Travel and Tour. Selain itu juga saya perlu menjawab panggilan telefon jika ada panggilan telefon dan memberi maklumat tentang pakej yang ditawarkan di syarikat jasa Marlborough, sama ada pakej itu di luar ataupun di dalam negara tersebut. Yang ketiga, saya menyediakan minit mesyuarat di mana pada setiap hari Sabtu Encik Azhar akan membuat minit mesyuarat bersama saya dan staf-staf yang lain. Selepas minit mesyuarat, saya ditugaskan untuk membuat minit mesyuarat dan diminta serah kepada Encik Azhar pada hari yang Encik Azhar minta. Yang keempat, di mana saya disuruh untuk membuat sijil khusus asas mutawif. Khusus asas mutawif ni adalah di mana dia memberi sepenuh informasi kepada orang yang baru dalam industri upah haji ataupun umrah ataupun haji di jasa Marlborough Travel and Tour. Jasa Marlborough Travel and Tour ni dia membuka ruang lah dan memberi peluang kepada orang yang baru untuk kita menimba ilmu dalam siri-siri kursus yang dijalankan. Kursus asas mutawif ni dijalankan pada hari Sabtu, iaitu 5 hari bulan 9 2020 yang bertempat di jasa Marlborough Travel di pejabat tersebut, dan saya disuruh Encik Azhar untuk membuat sijil, lepas tu print sijil di atas sijil kertas sijil dan bagi kepada peserta-peserta yang ambil kursus asas mutawif tersebut. Okey, yang kelima di mana saya disuruh untuk membuat kostin. Sepanjang saya berada di syarikat jasa Marlborough Travel, saya telah ditugaskan untuk membuat kostin Sabah dan Sarawak untuk mengetahui harga pakej sebenar. Selain itu, saya juga turut menyemak harga tiket Air Asia untuk membuat kostin tersebut dan tahu harga yang pakej sebenar dia. So saya daripada situ saya kena kira list harga dan kira berapa hari yang nak pergi. Okey, untuk yang keenam di mana saya dikendaki untuk membuat pakej percutian di dalam negara. Untuk bulan September saya kena buat iaitu Lembah Belum. Okey, 3 hingga 4 September. Lepas tu Pulau Perhentian 10 hingga 12 September. Pulau Pangkor 18 hingga 19 September. Untuk bulan Oktober pula kita pergi Pulau Perhentian dan Terengganu pada 15 hingga 17 Oktober. Canberra Island 16 hingga 17 Oktober, Lembah Belum 22 hingga 24 Oktober, Kelantan dan Terengganu 29 hingga 31 Oktober. Untuk bulan November pula adalah di mana kita trip ke Putrajaya, KM, Nilai dan Melaka 5 hingga 7 November. Untuk Canberra Highland adalah 6 hingga 7 November dan untuk Lembah Belum iaitu 12 hingga 14 November. Okey, untuk iklan ni saya selepas dah siap saya hantar kepada Encik Azhar. Encik Azhar akan melakukan semakkan sama ada iklan ni boleh pakai ataupun perlu diperbaiki. Iklan ni saya membuat melalui aplikasi Canva dan Ponto untuk menjadikan dia lebih menarik, dan gambar-gambar yang saya gunakan adalah untuk mencari gambar-gambar daya tarikan di sebuah tempat-tempat yang saya pilih lah. Okey, untuk yang ketujuh adalah membuat pakej umrah. Syarikat Jasa Marlborough turut menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan upah haji dan upah umrah. Setakat sekarang ni saya terlibat dalam pengurusan upah haji, upah umrah dan membantu memenuhi butiran dan borang permohonan upah haji tersebut, dan saya juga menyediakan risit-risit kepada sesiapa yang buat upah haji dan memberi sedikit sebanyak penerangan yang berkaitan dengan pakej tersebut. Saya juga turut membantu untuk membuat sijil-sijil upah haji dan umrah bagi peserta dan mengagih barang-barang upah haji untuk pelanggan. Okey, jumlah orang yang pergi umrah, untuk umrah 40 orang, satu sahaja mutawif. Untuk umrah 50 orang, kami khaskan untuk 2 orang mutawif.
upah haji pula seramai 450 orang tenaga pekerja yang melakukan upah haji di Mekah dan syarikat yang kedua terbanyak sehingga 450 orang. Okay? Untuk seseorang yang akan menjaga setiap seorang yang akan jaga setiap 50 orang di Mekah. Hadiah sagu hati juga kami bagi, syarikat Jasa Marga Travel bagi untuk yang membuat upah haji. Tarikh untuk ambil barang upah haji tu, barang sagu hati tu lebih kurang dalam sebulan lah ataupun setengah selepas 13 Zulhijrah. Okay, ini adalah contoh-contoh iklan umrah pada tahun hadapan yang saya siap buat, yang lengkap. Okey, untuk yang ke-8 adalah membuat pakej luar negara. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar yang saya bagi dekat bawah ni adalah gambar syarikat Jasa Marga yang membawa trip ke luar negara. Setelah mendapat kelulusan pelaksanaan bagi menjalankan perniagaan pelancongan luar negara pada 3 April 2013, syarikat Jasa Marga juga telah mengintai peluang untuk menguruskan perjalanan pakej-pakej yang ditawarkan oleh Jasa Marga Travel and Tour bagi pelancong luar negeri, iaitu di Jakarta, Puncak, Padang Tinggi, Bandung, Medan dan Lake Toba, Bandar Aceh, Bali dan lain-lain lagi. Pakej-pakej yang ditawarkan adalah seperti termasuklah hotel, penginapan, makanan, minuman, pemandu pelancong, kenderaan, masa tempoh lawatan dan perjalanan, dan harga yang ditawarkan adalah tidak termasuk tiket penerbangan. Okey. So siapa-siapa yang nak pergi pakej luar negara boleh terus kontak kami di mana di Jasa Marga Travel and Tour membuat pakej luar dan dalam negara yang terbaik. Okey. Okey, untuk yang ke-9 di mana saya dikehendaki untuk membuat flyer akikah sepanjang tahun. Saya disuruh untuk membuat flyer akikah sepanjang tahun, iaitu di mana seekor kambing yang berharga 490. So siapa-siapa yang buat akikah dengan syarikat Jasa Marga Travel ni akan dibagi sijil serta foto dan pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Okay, yang ke-10 ini adalah di mana saya nak tunjukkan media platform yang syarikat Jasa Marga Travel and Tour buat. Okey, yang pertama adalah iaitu Instagram, di mana siapa-siapa yang nak tengok aktiviti-aktiviti pelancongan boleh masuk ke web kami di Instagram iaitu Jasa Marga Travel, dan boleh juga tengok di Facebook kami iaitu Haji dan Umrah iaitu Jasa Marga Travel and Tour Sdn Bhd. Dengan adanya platform syarikat ini, pelanggan akan dapat melihat pakej-pakej yang ditawarkan berserta promosi jika ada. Okey, so platform ini juga untuk memudahkan pelanggan untuk mencari pakej-pakej pelancongan di luar negara ataupun dalam negara tersebut. So siapa-siapa yang teringin pergi melancong ataupun pergi ke trip-trip boleh kontak syarikat Jasa Marga Travel and Tours di Jitra. Okey. Okey, untuk cadangan dan cabaran. Cadangan adalah pihak syarikat dia perlu bertanggungjawab terhadap pelatih. Sekiranya pelatih dalam keadaan yang rumit, yang perlu kita bantu pelatih itu, jika perlu kita bantu. Okey, untuk kedua, pihak syarikat seharusnya mengganti peralatan yang lama yang sering rosak dengan peralatan yang baru. Yang ketiga, pihak syarikat perlu menambah baikkan lagi bilangan pekerja jika perlu. Cabaran yang dihadapi oleh pihak syarikat Jasa Marga Travel iaitu kurangnya aktiviti pelancongan akibat pandemik wabak COVID-19. Selain itu juga kurang pendapatan dan pendapatan terjejas apabila tidak boleh membuat pelancongan di luar negara kerana pintu sempadan tutup. Okey, untuk kesimpulan di mana saya nak simpulkan di sini, bagi keseluruhan laporan latihan industri ini, saya dapat simpulkan bahawa peluang menjalani latihan industri banyak memberi saya pengalaman baru dalam pengurusan pelancongan dan kewangan. Selain itu juga, ia telah memberi saya inspirasi bagaimana untuk menjalankan perkhidmatan dan perniagaan persendirian di masa hadapan. Peluang berhadapan dan berkomunikasi dengan pelanggan telah meningkatkan keyakinan dan kemahiran dalam komunikasi diri saya. Oleh itu, saya sangat berasa bersyukur dengan syarikat Jasa Marga kerana telah meluluskan permohonan saya untuk menjalani latihan industri dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian pelajar yang amat penting untuk meningkatkan kemahiran dan kepahaman. Sepanjang saya menjalani latihan industri, banyak perkara yang telah berlaku, antaranya daripada sudut persekitaran, pembelajaran dan pergaulan sesama rakan sekerja.
Selama 20 minggu saya membuat latihan industri, terlalu banyak perkara yang telah saya pelajari dan mendedahkan saya kepada situasi dan cara bekerja yang sebenar. Saya dapati banyak kelainan yang dirasa jika dibandingkan dengan pembelajaran yang terdapat di Politeknik. Syarikat yang saya jalankan latihan industri ini ialah syarikat Jasa Mabur Travel and Tour, telah banyak memberi saya pengalaman yang baru. Okey. Okey, ini adalah gambar pelancongan yang bersama syarikat Jasa Mabur Travel, di mana pelancongan di luar negara dan di dalam negara. Tagline untuk syarikat Jasa Mabur Travel and Tour di mana adalah sahabat mesra kembara anda.